Assalamualaikum dan salam muafakat Johor. Bersama saya Arif Ani dalam edisi Buletin Selatan. Kerajaan Negeri Johor bakal menetapkan syarat baru kepada pembeli rumah mampu milik untuk menyekat mereka daripada menjual kediaman masing-masing dalam tempoh 5 tahun. Menteri Besar Johor Datuk Mohamad Khalid Nordin berkata, syarat itu bagi menghalang wujudnya pihak mengaut keuntungan dengan mudah dengan menjual rumah mereka pada harga yang tinggi. Jelas beliau, kerajaan negeri komited untuk memperbanyakkan lagi pembinaan rumah mampu milik seiring dengan rancangan Malaysia ke-11, RMK11. Justru beliau tidak mahu ada pihak mengambil kesempatan berikutan kerajaan negeri telah memperuntukkan subsidi bagi pembinaan rumah berkenaan. Katanya sebanyak 37,000 buah rumah mampu milik bakal didirikan menjelang 2018. Dengan usaha, fokus, tumpuan yang teliti yang dibuat oleh kerajaan, maka daripada 28,000 unit rumah yang kita sasarkan akan siap dalam tahun 2018, hari ini ianya naik kepada 37,000 unit. Ini jaminan yang diberikan oleh Exco Kerajaan Tempatan dan Perumahan dan Kerajaan Tempatan kepada saya, iaitu Datuk Latif Padi. Beliau berkata Iskandar Malaysia dipilih untuk pembinaan rumah mampu milik kerana dilihat pertambahan penduduk yang semakin meningkat serta pembangunan yang pesat di sekitar Bandar Medini. Tambah beliau, kerajaan negeri menerima permohonan daripada 47,367 pemohon untuk rumah mampu milik yang melibatkan harga RM80,000 dan ke bawah. Dari segi permohonan, setakat bulan Julai sebanyak 47,367 rumah yang dimohon oleh penduduk, yang mana daripada 47,000 itu 31,000 unit adalah di Johor Bahru Lon. Dan ini adalah rumah jenis harga yang ditawarkan adalah 80,000 ke bawah, 80,000 and below. Beliau berkata kepada pemberita semasa sidang media di Majlis Pecah Tanah Rumah Mampu Milik di Kampung Sungai Danga, Johor Bahru. Kerjasama erat semua pihak melalui gabungan dua syarikat perumahan, Sia Sdn Bhd dan syarikat Infra Rancak, dijamin mampu menyiapkan 210 unit pangsa puri kos sederhana rendah Seri Baiduri yang terbengkalai lebih 10 tahun lalu. Menurut pengarah eksekutif Sia Sdn Bhd Abdullah Yusof, kerjasama daripada semua jabatan dalam pengambilan projek ini dan seterusnya menyiapkan dan penyerahan kunci-kunci rumah ini amat dihargai. Kami tidak bagi untuk kesempatan ini saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan aslinya kepada wakil kami Encik Abdul Sami, daripada UPEN Encik Lokman, daripada KPKT dan segala ketua jabatan yang telah menjadikan projek ini berjaya berjaya dilaksanakan. Dan kami mohon kepada tuan-tuan, khasnya kepada ibu bapa, warga Kampung Sungai Danga, ibu bapa yang berurusan hari-hari menghantar dan mengambil anak ke sekolah. So bila pembinaan akan bermula, akan ada ketidakselesaan di kawasan ini. So kami berharap tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa tu dapat dapat menerima keadaan sekarang ni. Tapi kalau ada masalah, diharap dapat berhubung dengan kami terus ataupun dengan ketua kampung kita, so that kita dapat selesaikan masalah yang mungkin berbangkit semasa pembinaan ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Rumah Mampu Milik di Kampung Sungai Danga, Johor Bahru. Pihaknya telah memulakan kerja-kerja pembinaan rumah mampu milik Johor di Taman Seri Pulau Perdana 1, Taman Seri Pulau Perdana 2 dan pembinaan 340 unit rumah mampu milik di Kampung Sungai Danga. Sebanyak 10,000 pemeriksaan di kawasan perumahan dengan membabitkan penyertaan masyarakat dalam 800 aktiviti gotong royong dijalankan tahun ini sebagai langkah pencegahan denggi di negeri Johor. Menurut Menteri Besar Datuk Mohamad Khalid Nordin, perancangan itu dilaksanakan di bawah Pelan Suara Hati Johor yang akan melibatkan kerjasama awam dan swasta dalam usaha pencegahan dan pengawalan wabak denggi.
given the threat and the importance of containing the spread of this disease, the state government feels that intervention activities that involve the communities are required to have some measurement of effectiveness. That's why I feel that this conference is timely, because what we need is the sharing of expertise and methods on how to address the problem and control of dengue, which are being exercised in other parts of the world, including in ASEAN, and how it can be shared in Malaysia. And as we are aware, with the growing population densities, rapid urban development, unhygienic methods of water storage and unsatisfactory sanitary conditions will together contribute to the spread of dengue. And this is where we need to share our expertise and methods to look into all these issues and challenges. Katanya, satu jawatan kuasa khas berhubung kesan tingkah laku membabitkan pelbagai pihak berkepentingan di negeri Johor telah pun dibentuk yang dipengerusikan Exco Kesihatan dan Alam Sekitar bagi menangani ancaman denggi. This committee will oversee and monitor all activities pertaining to dengue prevention and intervention of all 10 districts in the state and span over 100 local committees in identified areas throughout Johor. Beliau berucap demikian dalam ucapan perasmian persidangan antarabangsa kedua situasi demam denggi dan kawalannya di Universiti Teknologi Malaysia UTM. Persidangan 2 hari itu menampilkan 6 penceramah tempatan dan antarabangsa untuk membentangkan kertas kerja berhubung penularan wabak denggi dan pencegahannya. Ia dianjurkan Institut Alam Sekitar dan Pengurusan Sumber Air UTM dengan kerjasama Rotary International, Persatuan Perubatan Malaysia dan Institut Jurutera Malaysia. Dari Januari 2014 hingga Ogos 2014, Johor mencatatkan 3,236 kes denggi dengan 16 daripadanya melibatkan kematian. Bagi mencapai tahap negara maju, kerajaan sedar keperluan negara yang memerlukan modal insan yang mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Namun begitu, permasalahan yang timbul, ekoran pendapatan yang tidak setimpal dilihat sedikit sebanyak memberi kesan terhadap usaha itu. Menteri Besar Johor Datuk Mohamad Khalid Nordin yang turut melahirkan kebimbangan terhadap perkara itu berkata, pendapatan rakyat Johor masih berada pada tahap yang rendah berbanding kemajuan ekonomi yang sedang berkembang pesat di negeri ini. Jadi atas sebab itulah mungkin mereka boleh beri gaji yang berganda. Tapi kita di Malaysia ataupun di Johor, kita berhadapan dengan situasi itu dan kita mengambil pendekatan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat, kepada golongan pekerja, apakah yang wajar patut dibayar seorang pekerja, apakah pendapatan yang wajar mereka dapat bagi satu-satu pekerjaan. Dan ini antara isu yang sememangnya kita memberi perhatian yang amat sangat kerana kita tak mahu, kerana kita mahu supaya modal insan daripada Johor kekal di Johor untuk mereka membantu menyumbang kepada pertumbuhan berterusan ekonomi negeri Johor. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Mesyuarat Agung Kesatuan Pekerja-Pekerja Johor Port Berhad di Hotel Selesa Pasir Gudang, Johor. Dalam pada itu, beliau turut memuji Kesatuan Pekerja Johor Port Berhad yang dikatakan dapat membantu pihak pengurusan dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam kalangan pekerja. Oleh kerana Johor sedang berkembang dengan pesat, beliau mahu pencapaian sesebuah organisasi turut memberi manfaat kepada rakyat setempat dan kepada mereka yang tidak berkemampuan. Dan untuk itu saya ucapkan tahniah kepada kedua-dua pihak. Ia menunjukkan kedua-dua pihak faham peranan masing-masing dan inilah yang kita hendakkan dan inilah yang sebenarnya menjadi asas kerajaan negeri apabila kita menggunakan logo kita Muafakat Johor. Dengan Muafakat kita boleh maju lebih daripada apa yang telah kita capai pada hari ini. Sekian edisi Buletin Selatan. Saya Muhammad Arif Ani, salam takzim.